manuskrip Melayu? Mendefinisikan manuskrip Melayu adalah sebagai bahan bertulis tangan ataupun karya bertulis tangan dalam bahasa Melayu dan bertulisan Jawi, dalam tulisan Jawi, dan ditulis atas kertas, atas mula batu bersurat lah, antaranya kertas, batu bersurat, kulit kayu ataupun daluang, kayu itu sendiri, atas kain, atas tembaga dan lain-lain lah. Tapi yang terkini kertas lah, yang terakhir sekali kertas. Ada juga yang ditulis atas daun kelapa laut, kalau sekarang dipanggil daun kelapa laut lah. Itu definisi dia. Maksudnya manuskrip ni umur dia dalam lingkungan, dalam simpanan kami 100 tahun ke atas. Tujuan jabatan sebenarnya. Okey. Fungsi Perpustakaan Negara untuk Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu adalah memelihara dan orang kata menyebarkan manuskrip Melayu tu kepada masyarakat, sebab manuskrip Melayu adalah warisan kebangsaan negara kita. Contohnya kalau dalam di Perpustakaan Negara sendiri, di Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu ni, kita ada dapat 2 pengiktirafan dunia terhadap manuskrip Melayu. Pertamanya Hikayat Antua, dan yang keduanya kitab Cerita Panji. Hikayat Antua kita dapat tahun 2001 dan Cerita Panji tu 2017 daripada UNESCO Memory of Dunia lah. Dan kalau fungsi utama lah, kalau fungsi yang lain-lain tu macam kita bagi perkhidmatan pada pengguna, kita buat aktiviti. Sebab di sini kita ada beberapa bahagian. Pertama sekali bahagian pengesanan dan perolehan. Bahagian pengesanan dan perolehan ni tugas dia untuk mendapatkan manuskrip. Ke mana kita boleh dapat daripada dalam dan luar negara. Cara kita dapatkan manuskrip tu melalui pembelian ataupun ada penghantaran daripada, kalau negara luar mesti menggunakan orang tengah untuk hantar ke Perpustakaan Negara, barulah kita boleh beli. Yang kedua, perolehan tu melalui hadiah. Contohnya yang pernah kita dapat daripada London, Cik Bashir, dia hantar kita dalam lebih kurang 103 naskah manuskrip Melayu, tapi semua dalam bahasa Arab. Kenapa kita ambil juga? Sebab cerita dia masih dalam alam Melayu walaupun berbahasa Arab. Sebab tadi definisi kita dalam mesti berbahasa Melayu kan, koneksi kami. Tapi sebab cerita kat dalam tu ada, dia adaptasikan dengan alam Melayu, so kita ambil jugalah. Sebab dia memang kita ada 5, saya pun cerita satu je bahagian perolehan tu. Okey, pengesanan tadi kita mengesan manuskrip Melayu kat mana lokasinya. Contohnya kat negara kita buat senarai pusat menyimpan manuskrip Melayu, antaranya Dewan Bahasa dan Pustaka, Arsip Negara, UKM, UM, jabatan lain, Muzium Terengganu, Arsip Perak, macam itulah. Kita nak tahu lokasi manuskrip itu disimpan di mana. Kalau di luar negara, banyak. Kita dapati lebih kurang 10,000 lagi manuskrip Melayu dapat di luar negara, di 57 buah negara dan 151 institusi, antaranya British Library, London University, macam tu. Antara sebab sampai ke luar negara itu sebab penjajahan lah, salah satu sebabnya. Okey. Berapa ramai pengguna manuskrip Melayu? Ada tak? Okey, kita ada statistik dia, tapi kita boleh secara kasarnya macam sehari tu, setiap hari mesti ada
Walaupun seorang mesti ada. Tapi kita boleh, orang kata secara kasarnya, dalam saya tak boleh nak cakap secara kasar sebab manuskrip Melayu dia ada penyelidik dia tersendiri. Bukan macam sekarang ni boleh nampak ramai lah, sebab ada, kalau kelompok student yang datang memang ramai, ada bulan-bulannya. Kita tak boleh nak cakap sehari tu dalam 20 orang, tak boleh. Kita kena, sebab kehadiran tu ada sebabnya. Contohnya katalah saya nak buat master, saya kena datang ke Perpustakaan Negara untuk menyiapkan master saya tu dalam masa 3 bulan ke setahun ke. So saya datang tiap-tiap hari macam tu. Kita tak boleh nak tentukan average dia berapa. Jadinya kita tak boleh tu. Tapi statistik tu memang kita ada. Mesti ada semua. Apa contoh manuskrip Melayu? Contoh manuskrip Melayu yang ada sekarang. Ini sebenarnya yang kita ada, yang paling banyak 80% macam tu dalam kitab agama, ya. Dalam kitab agama tu dia ada pecahan dia, ada fiqh, ada akhlak, ada tajwid, ada bidang bahasa, nahwu lah. Okey, nahwu tu dia pengajaran dia dalam bahasa Melayu. Tapi dia tulis kitab nahwu macam tu, dia terjemahkan lah. Okey, ada kitab macam jenazah, kitab sembahyang, banyak yang tu ya, untuk dalam bidang agama. Yang kedua, ketatanegaraan. Contohnya Bustan Salatin, Tajuh Salatin. Ketatanegaraan ni adalah berkenaan leadership, kepimpinan. Okey. Dulu kitab-kitab kepimpinan ni digunakan sebagai asas untuk mentadbir sesebuah negara. Kalau seketika dululah. Tapi sekarang pun ada tak? Contohnya di negeri-negeri dia ada undang-undang tubuh negeri sendiri. Contohnya di Melaka dia gunakan hukum Kana Melaka ke, undang-undang Laut Melaka ke, macam tu. Okey, yang ketiga kita ada sejarah. Contohnya Sulalatus Salatin, sejarah Melayu macam tu. Okey. Yang keempat kita ada ilmu tradisional orang Melayu. Ilmu tradisional kita panggil ilmu tradisional Melayu. Dalam tu ada azimat, ramalan, bertua, ada ilmu seksologi Melayu. Dalam berapa banyak koleksi manuskrip Melayu? Okey, koleksi yang kita ada sekarang 4,964 naskah manuskrip original lah. Yang tu kita boleh daripada tanah negara. Manuskrip Melayu masih relevan pada zaman sekarang? Manuskrip Melayu bukan pada pandangan saya, kita kalau kita tengok keadaan semasa sekarang, manuskrip Melayu tak sangat relevan dengan suasana sekarang. Sebab dalam manuskrip Melayu tu banyak maklumat, ilmu pengetahuan yang kita boleh adaptasikan dengan keadaan sekarang ni. Kita boleh rujuk manuskrip Melayu ni untuk sebagai, orang kata, bahan rujukan utama pada masa sekarang. Contohnya sebab ni bahan yang asal pertama sekali ditulis kan, manuskrip Melayu ni orang yang pertama sekali menulis. So ilmu yang orang kata fresh daripada pemikiran penulis tu, ya. Manuskrip Melayu ni sebenarnya memang sesuatu yang bagus sebab ilmu tu, sebab orang dulu dia menghasilkan penulisan berdasarkan kepada pengalaman dia yang bertahun-tahun. Bukan masa sekarang saya dapat satu formula terus cantik. Orang dulu tengok kalau formula untuk perubatan tu dia akan mengkaji contohnya dalam masa yang lama, bukan sekejap. Apakah kriteria untuk manuskrip Melayu? Kriteria mungkin macam saya masuk maklum tadi, dia tua. Yang itu satu. Yang kedua, dia original. Ciri-ciri manuskrip Melayu ni. Lepas tu kita boleh tengok daripada segi penulisannya. Tulisan dia Jawi lama ke Jawi baru.
Kalau daripada cawi baru tu kita tak panggil manuskrip lagi lah. Ada sebab banyak yang kita dapati manuskrip Melayu yang tak original tu dia tiru tulisan lama tapi masih ada cara ejaan baru. Itu yang kita boleh kena pasti. Lepas tu dakwat dia. Kita tengok jenis dakwat dia macam mana. Dakwat dia tu kadang-kadang kalau dakwat baru kita boleh kena pasti tau. Contohnya macam ni sama je, sekata je warna dia. Kalau manuskrip Melayu dia guna pen dulu kan celup macam tu kan. Ada yang pekat. Dia ada pekat awalnya, di akhirnya kelabu sikit-sikit. Dia nak habis dakwat tu kan. Tu kita boleh kena pasti. Macam itulah antara ciri-ciri yang untuk kita kena pasti manuskrip Melayu tu original ke tak. Sebagai pengguna, bolehkah kita pinjam manuskrip Melayu? Tak boleh. Memang dekat perpustakaan negara? Ya. Hanya untuk rujukan di ruang bacaan Pusat Kebahasaan Manuskrip Melayu kita bagi pinjam. Tapi kena isi borang. Ya, macam di borang dia. Perlu masukkan nama, institusi atau fakulti lah. Lepas tu alamat rumah sebab senang kita nak berhubung lah. Okey, nanti kalau ada apa-apa, senang kita nak berhubung. Tambah ahli kalau ada ahli perpustakaan lah. Kalau tak jadi ahli perpustakaan tak apa, tak kisah. Kat sini boleh masuk je walaupun bukan ahli perpustakaan. Sebab kita khusus untuk penyelidikan kan. Lepas tu nombor telefon semua ni, tujuan kita nak buat apa? Nak buat penyelidikan ke, apa sekadar untuk bacaan ke, boleh. Kita lepas tu tentukan manuskrip mana yang kita nak. Kami pihak yang akan duduk kat kaunter ni akan ambil lah kat dalam. Kita tak letak terbuka sebab dia sangat bernilai dan keperluan untuk menjaga manuskrip tu di ruang yang orang kata suhu dia terjaga, kelembapan dia terjaga. Lepas tu dia beraircon macam tu. Dia perlu beraircon 24 jam lah. Bilik tu kita panggil bilik kebal. Kalau nak masuk tu kita ada orang kata tahap keselamatan lah. Kalau kami petugas kaunter, tugas kami yang hanya yang bertugas kaunter je boleh masuk bilik kebal tu. Untuk dapatkan manuskrip tu bagi pada user. Kalau kami yang tak bertugas kaunter tak boleh masuk. Lepas tu manuskrip yang keluar masuk tu kita bawa keluar, kita bawa masuk tu kita kena listkan. Kita kena masukkan dalam buku daftar. Tu untuk tujuan keselamatan lah sebab dia sangat bernilai lah sebab dia warisan negara kan. Terakhir. Manuskrip Melayu ni ada tak dalam elektronik? Sekarang kita tengah kita memang dah ada buat sebelum ni tapi tak banyak sebab kemampuan kita dah dari segi kaki tangan, dari segi peralatan semua tu. Sekarang kita bergabung dengan bahagian kandungan BPK bahagian digital. kita panggil orang luar untuk digitalkan. Kita tengok sekarang kat dalam bilik ni ada syarikat lah yang tengah buat dia ubah daripada manuskrip Melayu tu dia scan ke dalam bentuk digital. Yang boleh akses tak banyak sekarang ni. Saya cakap betul-betul sekarang ni lebih kurang dalam 30 macam tu je boleh akses. Yang lain tu kalau nak kami boleh bagi request dulu si borang juga. Kita orang akan scan, bukan bahagian kami lah. Scan tu bukan kerja bahagian Pusat Kebahasaan Manuskrip Melayu sebab bahagian scan tu kena bahagian digital. Kalau yang dah ada tu kami boleh bagilah untuk user. Tapi kita bagi dalam bentuk salinan hard copy. Kita tak bagi soft copy. Sebab soft copy tu harga dia lagi mahal. Puan kenal Encik Ismail bin Muhammad Pernah dengar? Fahmi. Ismail Fahmi. Itu lecturer kita orang. Dulu dia kata dia pernah kerja Israel. Ya, pernah kerja di Perpustakaan Negara. Lepas tu dia quit sebab dia nak jadi lecturer. Dia kirim salam. Salam.